Okey, baiklah. Okey, baiklah. Kita akan bermula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua yang hadir pada malam hari ini untuk kita sama-sama menimba ilmu berkenaan dengan satu produk yang sangat istimewa di CNI, iaitu CNI Enzyme, sama ada itu Life Enzyme dan juga Life Enzyme Advanced Formula LEAF. Dan untuk malam ini, pastinya kita ingin mengupas berkenaan dengan satu topik yang sangat menarik, iaitu enzim dan jantung kedua anda. Dan malam ini kita nak tahu lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan jantung kedua manusia, bagaimana ia berfungsi dan apakah risiko, tanda dan punca terjadinya keadaan kesihatan berkaitan dengan jantung kedua kita ini, dan bagaimana keistimewaan dan kehebatan CNI Enzyme dalam membantu memeliharanya. Baik, jadi untuk kita semua pada malam hari ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada anda semua dari mana saja anda berada. Saya lihat ada yang daripada Borneo, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Malah selamat datang juga anda yang datang dari Semenanjung Malaysia, sama ada dari utara, kawasan tengah, selatan maupun pantai timur. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua. Sebelum kita bermula, saya ingin bertanyakan khabar anda semua. Apa khabar anda semua? Saya harap kita semua dalam keadaan sihat dan sejahtera, berbahagia di samping keluarga kita, dan saya harap semua sentiasa memelihara kesihatan kita di dalam proses, kalau kita boleh katakan proses endemik ini, sentiasa kita kuatkan daya imun kita supaya kita terhindar daripada jangkitan maupun COVID dan juga influenza dan lain-lainnya lah. Dalam keadaan cuaca yang tak menentu lagi sekarang ni, memang sentiasa panas sangat dan tiba-tiba je hujan. Okey, baik. Jadi sebelum kita mengupas lebih lanjut berkenaan dengan topik berkenaan enzim dan jantung kedua anda ini, ada beberapa perkara yang ingin saya update dan infokan kepada anda semua. Yang pertamanya, okey, kita boleh lihat di skrin, telah berlangsung Uplifting Life Safari di seluruh Malaysia. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada anda yang menghadiri program di tahun 2023 ini, di awal tahun 2023 ini, di mana kita bersama dengan CEO CNI, Mr. Kelvin Koh, Mr. Louis Chu, Mr. Chan Kok Liang, Miss Vivian dan juga Puan Leila Abdul Aziz, bersama mereka untuk kita mengetahui berkenaan dengan informasi terkini berkenaan dengan CNI pada tahun 2023 ini, di mana terima kasih, kami ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang menghadiri daripada utara, di Sungai Petani dan juga Changlun. Kemudian seterusnya berada di Sarawak, Seri Aman, Sibu, Kuching dan juga Miri. Kemudian dilanjutkan lagi safari Uplifting Life ini di Brunei, Rasa Ceria Cafe. Okey, kemudian seterusnya di Pantai Timur, kita ada di Kota Baru dan juga Kuantan. Juga di kawasan selatan di Taman Molek, Johor Bahru. Kemudian diakhiri dengan dua tempat lagi, iaitu di Wisma CNI di Shah Alam dan juga Hotel Emas Tawau Sabah. Jutaan terima kasih kami ucapkan. Semoga semua mendapat manfaat daripada perkongsian yang telah diberikan oleh para jawatan tertinggi di CNI. Baik. Seterusnya, ada beberapa informasi yang mungkin biasa kita sering ingatkan kepada anda semua. Yang pertamanya berkaitan dengan promosi khas referral, di mana ada 3 pakej, dan 3 pakej ini anda akan mendapatkan istimewa untuk khas kepada perujuk langsung RM50
akan dibayar secara mingguan untuk setiap penajaan menggunakan promosi khas referral ini yang akan berlangsung sepanjang tahun 2023 ini. Dan apabila anda dapat 5 CBO baru yang join menggunakan package ini, anda akan menerima insentif tambahan sebanyak RM50, iaitu dinamakan insentif tambahan bulanan. Jadi total kalau setiap 5 orang boleh dapat 300 dalam sebulan. Okey, dan diteruskan juga promosi khas insentif pembelian ulangan menggunakan package yang sama, di mana dengan package ini sama ada CBO yang baru join ataupun anda semua boleh dapatkan perkhidmatan yang lebih dengan promosi khas insentif pembelian ulangan, dan tambah lagi ada kelayakan referral sebanyak RM25 dan juga kelayakan AM tambahan lagi RM25 tertakluk kepada terma dan syarat. Jika ada sebarang pertanyaan boleh menghubungi pengurus kawasan masing-masing. Dan seterusnya, berita baik untuk tahun 2023 ini, WSP diteruskan lagi Wellness Special Package dengan pelbagai package yang menarik, di mana package-package ini anda boleh berpeluang mendapatkan insentif tunai khas AM sehingga RM250 untuk package Hot Spring dan lain-lainnya. Okey, ada pelbagai package yang ditawarkan. Saya dah share di grup-grup, boleh rujuk di poster yang telah dikongsikan kepada anda semua dan manfaatkan Wellness Special Package ini. Baik, seterusnya saya juga ingin mengucapkan tahniah dan jutaan terima kasih kepada anda semua yang telah menyertai Cyanide Enzyme Social Media Challenge sepanjang tahun 2022 yang lalu, dari bulan Jun sehingga Disember. Ada banyak posting anda berkenaan dengan Cyanide Enzyme. Terima kasih kami ucapkan sehingga kita dapat menyebarluaskan lagi berkenaan dengan manfaat dan juga keistimewaan dari satu produk yang sangat istimewa. Tentunya setiap daripada kita pasti pernah mengamalkannya dan masih lagi mengamalkannya. Jadi untuk tahun 2023 ini, saya yakin anda teruskan lagi perkongsian anda berkenaan dengan Cyanide Enzyme supaya kita dapat tambah lagi kita punya koleksi berkenaan dengan Cyanide Enzyme, posting-posting berkenaan Cyanide Enzyme di Facebook, Instagram ataupun TikTok anda dengan hashtag saya sudah enzyme, hashtag enzyme dan juga hashtag CNI Malaysia. Dan untuk pengetahuan anda semua, pada awal tahun 2023 yang lalu kita telah mencapai lebih daripada 1,300 posting berkenaan dengan CNI Enzyme, dan tentunya ia bermanfaat untuk perniagaan CNI anda. Baiklah, sebelum kita bermula, itu informasi yang saya dah kongsikan kepada anda, dan ini ada sedikit peringatan mesra untuk anda. Sepanjang proses pembelajaran berkenaan dengan enzim online program pada malam hari ini, pastikan mikrofon ditutup supaya perjalanan kelas kita berjalan dengan lancar. Kemudian sila rename nama anda. Jika nama akaun anda bukan nama sebenar, disertai dengan lokasi untuk tujuan pendaftaran. Kalau tak tahu nak tukar, boleh type di ruangan chat box dan admin kita akan bantu untuk tukarkan nama anda. Dan sepanjang sesi pembelajaran pada malam ini, soalan dibolehkan melalui ruangan chat. Jadi jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan berkenaan dengan topik kita pada malam hari ini, boleh typekan di ruangan chat. Nanti ada waktu dan ketikanya kita akan cuba menjawab persoalan yang anda telah utarakan di ruangan chat box. Okey, baiklah. Tanpa melengkapkan masa lagi, saya ingin mengupas berkenaan dengan topik istimewa kita, enzim dan jantung kedua anda. Sebagai permulaan, mungkin saya boleh memberitahu kepada anda, semua orang pastinya tahu satu organ yang sangat istimewa dalam badan kita, tanpanya kita tak boleh hidup, okey, iaitu jantung kita. Dan semua orang tahu fungsi utama jantung kita ni sebenarnya untuk mengepam darah ke seluruh sel dalam badan kita, okey. Dan darah ini merupakan darah yang mengandungi oksigen supaya sel-sel dalam darah kita, sel-sel dalam tubuh badan kita boleh menghasilkan tenaga sehingga ia boleh berfungsi dan juga menjalankan tanggungjawabnya
dalam badan kita, sama ada itu sel di buah pinggang ke, ataupun sel di paru-paru, ataupun sel di pencernaan kita, pastinya memerlukan darah yang beroksigen. Dan darah beroksigen ini dipam oleh satu organ yang sangat istimewa, iaitu jantung kita, melalui saluran darah yang dinamakan arteri dan juga kapilari. Alright. Namun begitu, selepas sel-sel ini dah mendapatkan oksigen yang telah dihantar oleh jantung ni, darah perlu kembali semula ke jantung. Bagaimanakah darah kembali ke jantung? Adakah cukup dengan satu junjutan untuk dia kembali ke jantung? Sudah tentunya dia memerlukan bantuan daripada jantung kedua kita. Inilah yang ingin kita kupas pada malam hari ini. Tentunya apabila sel-sel dalam badan kita dah mendapatkan oksigen ini, badan kita memerlukan jantung kedua, dan jantung kedua itu adalah otot betis. Okey. Alright, otot betis merupakan jantung kedua dalam tubuh badan kita. Dia berfungsi untuk mengepam darah kembali ke jantung, supaya darah yang tadi dah dermakan oksigen kepada sel-sel keseluruhan badan kita kembali ke jantung untuk dikembalikan semula ke paru-paru kita, supaya darah tersebut boleh kembali menyerap oksigen, dan juga satu lagi prosesnya adalah untuk membuang toksin. Okey, badan kita direka bentuk supaya otot betis ni boleh mengepam darah melalui saluran darah yang terdapat di bahagian bawah badan kita kembali ke jantung, dan kemudian akan ke paru-paru untuk serap kembali oksigen dan untuk membuang toksin. Itulah fungsi daripada jantung kedua ini. Nampak macam remeh, tapi nanti kita akan kupas lebih lanjut. Apakah fungsi dan peranannya berkaitan dengan jantung kedua ini? Okey, kita lihat berkenaan dengan fungsi dan peranan jantung kedua ini. Sebenarnya otot betis ini terletak di belakang bawah kaki kita. Alright, kalau kita boleh lihat di skrin ataupun lihat tubuh badan kita sendiri, otot betis terdapat di belakang bawah kaki kita. Dan fungsi utamanya adalah untuk mengepam darah kembali ke jantung dari bahagian bawah badan. Jadi ia berfungsi untuk bawa kembali darah yang berada di bahagian bawah badan kita kembali ke jantung. Itu secara mudahnya. Dan fungsi daripada otot betis ni sangat kritikal untuk badan kita menyingkirkan toksin melalui paru-paru, buah pinggang dan juga hati. Sepanjang dia mengepam darah dengan baik, dia dapat menyingkirkan toksin. Okey, dalam perjalanan dia kembali ke jantung, dia akan lalu dulu ke buah pinggang dan juga hati, dan terakhirnya di paru-paru untuk menyingkirkan toksin dalam badan kita, dalam darah kita, dari bahagian bawah badan kita untuk dibuang. Okey. Kemudian dan fungsi untuk otot betis ni dia sangat kritikal, kerana apabila darah di bahagian bawah badan kita sebenarnya untuk kembali ke jantung, dia perlu melawan daya graviti. Daya graviti ni dia memberikan pengaruh kepada pengedaran darah di bahagian bawah badan kita untuk kembali ke jantung kita. Dan ia memerlukan lebih daripada satu pam. Atas sebab ini, badan menggunakan otot betis ni untuk menjalankan fungsi kritikal dia, mengepam darah dari kaki bawah kita kembali ke jantung. Dan cara terbaik untuk kita meningkatkan peredaran darah adalah dengan bergerak. Setiap kali otot betis kita ini dia berfungsi, ia akan membantu darah dari bahagian bawah tu melawan graviti. Dan perlu kita ingat, jika kita tidak bergerak untuk tempoh yang lama, darah dan toksin akan terkumpul di bahagian bawah kaki, dan dia boleh menyebabkan pelbagai permasalahan kesihatan. Nanti sebentar lagi kita akan kupas. Jadi kita nak lihat bagaimana otot betis ini berfungsi. Okey, ada tiga proses utama. Kalau kita lihat jantung kedua ini, iaitu otot betis ini sebenarnya meliputi daripada sistem otot, sistem urat dan juga sistem injap di bahagian betis.
okey, dan juga kaki kita yang bekerjasama untuk menolak darah yang kurang oksigen tadi kembali ke jantung dan juga paru-paru. Dan di sana, di dalam saluran darah di bahagian betis, dia mempunyai injap yang membantu untuk memerangkap darah supaya tidak kembali lagi ke bawah. Dan injap ini memainkan peranan yang sangat penting dan ia menutup setiap contraction daripada otot tu sehingga mengelakkan darah kembali ke bahagian bawah kita, bawah kaki kita. Okey, kita lihat ada 3 proses bagaimana jantung kedua kita iaitu otot betis ini berfungsi. Okey, yang pertamanya pam pada saluran darah kaki kita akan memulakan aliran darah balik. Ini berlaku setiap kali kita melangkah. Okey. Otot betis ni bertindak sebagai pam. Okey, setiap kali kita melangkah, apabila tumit kita menyentuh lantai, darah berkumpul di bahagian tumit kita. Dan apabila kita bahagian depan kaki kita menyentuh ke bawah pula, tumit akan terangkat. Apabila kita jalan kan, okey, tumit akan landing dulu dekat lantai. Apabila kita bergerak seterusnya, kita punya kaki bahagian depan pula akan menyentuh lantai dan tumit terangkat. Okey, apabila bahagian depan kaki ni menyentuh ke bawah ataupun lantai ni dan tumit terangkat, darah yang terkumpul di bahagian tumit tu akan dilepas ke bahagian atas pula. Okey, dekat sini. Okey, bila kita berjalan, dia akan pump ke bahagian betis pula. Okey, kemudian seterusnya, proses yang kedua, darah akan ke bahagian otot pergelangan kaki ke bahagian belakang lutut. Setiap kali otot betis ni dia mengecut, okey, ia akan memberi tekanan kepada saluran darah. Tekanan tersebut tu akan mendorong aliran balik darah ke bahagian jantung. Inilah apabila dia contract, dia akan menyebabkan darah itu naik ke atas. Dan inilah fungsi daripada injap. Dia mengelakkan darah yang dipam ke atas tu kembali ke bawah. Kita ingat jantung je ada injap, tapi rupanya di bahagian otot betis, di saluran darah di sana juga mempunyai injap. Okey. Dan akhir sekali, darah akan ke lutut dan juga pangkal peha, dan di sana ia memasuki rongga perut dan bergerak melalui pembuluh darah ke bahagian jantung. Okey. Di sini proses akhirnya ini bila dah sampai ke bahagian tengah badan kita, dah kurang rintangan dah, sebab otot betis dah menjalankan fungsinya dan kurang rintangan untuk graviti pada proses terakhir ini. Dan rangkaian saluran darah di bahagian bawah kaki ini merupakan satu rangkaian yang sangat kompleks dengan pelbagai saiz dan juga ketebalan berbeza, bergantung kepada bahagian tersebut. Ada di bahagian superficial, di bahagian kulit memang saluran darahnya memang sangat halus, dan di bahagian otot dan juga bahagian dalam berdekatan dengan tulang dekat kaki kita tu mempunyai pembuluh darah yang sedikit agak besar, dan semuanya membantu satu sama lain untuk mengembalikan darah ke jantung. Dia punya key point dia adalah secepat mungkin. Kalau darah ini dia terganggu aliran darah kembali ke jantung ni, dia boleh menyebabkan pelbagai permasalahan kesihatan. Dan saluran darah ini tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan baik tanpa jantung kedua kita iaitu otot betis. Jadi kita dah faham dah apa itu jantung kedua kita iaitu otot betis, apakah fungsi dan juga bagaimana dia menjalankan tugasnya, sehingga darah di bahagian bawah kita, bahagian bawah badan kita yang kurang oksigen dapat kembali ke jantung untuk badan kita replenish balik ataupun menggantikan balik oksigen sehingga dia dapat menjalankan tugasnya seluruhnya. Di sini kita boleh lihatlah sebenarnya sistem-sistem dalam badan kita ni sangat berkait rapat di antara satu sama lain. Jika satu bahagian bermasalah, dia boleh menyebabkan pelbagai permasalahan kesihatan di bahagian lainnya juga. Alright. Okey, seterusnya kita nak tahu keadaan dan juga masalah kesihatan yang berkaitan dengan jantung kedua kita ini. Okey. Alright. Di sini saya ingin mengupas ada 4 keadaan dan juga masalah kesihatan yang berkaitan dengan jantung kedua kita. 4 permasalahan kesihatan utama. Kalau kita boleh lihat, yang pertama adalah nama dia adalah phlebitis.
Phlebitis ni apa? Dia merupakan gangguan bekuan darah yang terjadi dalam saluran darah pada bahagian bawah kaki kita dan ianya terjadi di permukaan kulit. Okay. Jadi kita boleh lihat apabila aliran darah di bahagian kulit, di bahagian kaki kita terganggu, dia boleh menyebabkan gumpalan darah. Okay. Gumpalan darah jenis ini biasanya tidak berbahaya pada awalnya, melainkan ia bergerak ke dalam sistem darah yang lebih dalam terlebih dahulu. Gumpalan ataupun blood clot ni, dia akan terjadi di bahagian kulit kita dulu. Kalau ia akan gumpalan darah ni dia sebenarnya pun boleh bergerak apabila mendapatkan tekanan dan juga aliran darah yang cukup, sehingga dia boleh menyebabkan permasalahan yang lebih lanjut. Nanti kita boleh ceritakan. Namun begitu, ia boleh menyebabkan kesakitan. Biasanya tanda-tandanya dia boleh menyebabkan permukaan kulit tu menjadi merah dan juga kita boleh menjadi sakit. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ada di bahagian betis, peha, di bahagian kaki ada warna merah-merah, rasa sakit, okey, dia mungkin adalah permasalahan yang namanya phlebitis. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah spider veins dan juga varicose. Okey. Dan nama kita translate dia adalah varicose dan juga urat laba-laba. Okey. Varicose dan spider veins ini adalah saluran darah pada kaki kita yang tidak normal dan juga membesar disebabkan kelemahan pada dinding saluran darah yang terdapat di bahagian betis ataupun kaki kita. Ini kita boleh lihat, yang pertama, ia boleh terjadi spider veins terlebih dahulu. Ia boleh kita nampak di bahagian kulit kita, warnanya adalah kebiru-biruan. Kalau phlebitis tadi, warnanya kemerahan. Kalau spider veins, nampak urat-urat ataupun saluran darah tu berwarna kebiruan. Kemudian jika kita tak kawal, dia menjadi lebih buruk, dia akan menyebabkan satu namanya varicose. Varicose ni pula pembengkakan pada saluran darah disebabkan kelemahan, sebab dia dah mengalami keradangan, dia menyebabkan saluran darah di bahagian betis ataupun kaki kita timbul. Dia boleh timbul dan kita boleh nampak dia bersimpul-simpul. Alright? Dan biasanya ia boleh terjadi kepada individu yang berbadan besar dan juga mempunyai berat badan berlebihan dan juga obes, kalau kita lihat. Dan ia juga boleh terjadi kepada ibu-ibu hamil. Kalau kita lihat kepada mereka yang hamil, biasanya boleh terjadi spider veins dan juga varicose ini. Jadi sangat penting untuk mereka, golongan ini, untuk memelihara kelancaran darah, untuk memelihara jantung kedua ini. Okey, itu yang kedua. Kemudian seterusnya adalah deep vein thrombosis, DVT. Trombosis urat dalam. Ia merupakan pembekuan darah yang berlaku dalam saluran darah yang utama. Tadi phlebitis pada kulit, tapi deep vein ni pada saluran darah vena yang bahagian dalam. Ia terjadinya trombosis. Trombosis ni adalah pembekuan darah. Okey. Walaupun trombosis ataupun darah yang beku tadi tidak mengancam nyawa, namun bekuan darah itu tadi berpotensi untuk pecah dan bergerak melalui aliran darah di mana ia boleh tersangkut di organ-organ utama kita. Sebagai contoh, saluran darah di paru-paru. Apabila bekuan darah tu travel, okey, ataupun berjalan di sepanjang saluran darah untuk travel kembali ke jantung dan juga paru-paru, dia boleh tersangkut di bahagian paru-paru di mana saluran darahnya memang kecil. Okey, dia boleh menyebabkan satu keadaan namanya embolisme pulmonary, pulmonary embolism. Okey, keadaan ini adalah satu keadaan yang boleh mengancam nyawa jika darah beku ini tidak diatasi. Sejak daripada yang tadi phlebitis, dia akan pergi ke deep vein thrombosis pula, kepada saluran darah vena yang utama. Di sini dia akan terkumpul lebih banyak. Apabila dia pecah, dia boleh travel ke bahagian organ lainnya
sebagai contoh pinggang ke, kemudian hati kita, dan terakhir sekali di bahagian paru-paru, dan keadaan ini dia boleh mengancam nyawa. Okey, itu keadaan ataupun masalah kesihatan berkaitan dengan jantung kedua kita. Yang nombor 3 iaitu DVT, Deep Vein Thrombosis. Dan seterusnya, yang terakhir adalah Venostasis ulcers. Okey, ulcer pada bahagian kaki. Ulcer ini ataupun luka boleh disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar di bahagian kaki kita. Dia menyebabkan darah tu jadi statik ataupun dia terkumpul di bahagian bawah. Dia tak bergerak naik ke atas. Okey. Ini dinamakan ulcer stasis vena. Okey. Ulcer ataupun luka yang terbuka ini sukar untuk sembuh. Jadi dia memang susah nak sembuh, dan bila dia sembuh dia boleh terjadi kembali. Biasanya ia terjadi di bahagian bawah lutut, terutamanya di bahagian belakang, bahagian betis, okey, tepat ataupun bahagian di atas buku lali. Itu berkaitan dengan ulcer ataupun venous stasis ulcer ni. Dia boleh terjadi disebabkan oleh otot jantung kita tak cukup kuat untuk mengepam darah kembali ke atas, sehingga darah tu mengalir kembali ke bawah, dia tetap di bahagian tersebut. Akhirnya darah yang mengandungi toksin tu tadi, darah yang kurang oksigen tu tadi, dia boleh menyebabkan luka dari bahagian dalam sehingga bahagian betis ataupun di atas buku lali itu mengalami luka sehingga dia sukar disembuhkan, dan dia boleh recurrence, boleh berulang kembali. Okay, kita dah tahu dah. Itu 4 keadaan, walaupun kita nampak dia macam tak serius sangat, tapi sebenarnya dia boleh memberi implikasi terhadap kita punya lifestyle lah. Jika kita ada masalah pada kaki, kita susah nak bergerak ke mana-mana, kita susah nak beraktiviti, dan apabila ia menjadi lebih teruk, dia boleh menyebabkan sistem lain dalam badan kita menjadi bermasalah. Itu 4 keadaan dan juga masalah kesihatan berkaitan dengan jantung kedua kita. Okey, seterusnya, kita dah tahu dah apa masalah dia, kita nak tahu punca dia pula. Puncanya adalah, yang pertama adalah darah beku. Okey, darah beku itu yang kita kupas tadi, penyakit-penyakit ataupun keadaan kesihatan yang berkaitan dengan jantung kedua kita ini. Alright. Dan darah beku ini boleh terjadi apabila aliran darah ataupun darah kita mempunyai toksin yang tinggi. Jika kita kadar gula dalam darah kita tinggi, kadar lemak dalam darah kita tinggi, kolesterol kita tinggi, dia boleh menyebabkan darah itu menjadi pekat, dan apabila saluran darah itu dia tidak sihat, dia boleh tersangkut sehingga dia menyebabkan gangguan pembekuan darah, okey, yang tidak sempurna, sehingga dia boleh terlekat pada dinding-dinding saluran darah kita dan menyebabkan darah beku. Okey. Dan yang kedua adalah aliran darah terhenti dan juga luka pada saluran darah. Okey, saluran di bahagian bawah badan kita sebenarnya mempunyai injap. Seperti yang kita dah lihat tadi, injap-injap ini sebenarnya menghalang darah bergerak kembali ke bahagian bawah. Apabila kita menggerakkan kaki, jantung akan semula jadi akan memberikan sedikit bantuanlah untuk darah itu kembali ke atas. Tapi kadar aliran darah pada bahagian bawah kaki sebenarnya dia adalah tidak banyak. Jadi pentingnya jantung kedua kita ini. Jika betis kita tidak aktif untuk jangka masa yang lama, darah berisiko lebih besar untuk berkumpul dalam saluran darah itu. Itulah yang boleh terjadi. Darah beku, kemudian aliran darah terhenti sehingga menyebabkan luka pada saluran darah tersebut. Jika saluran darah tersebut menjadi lemah ataupun dia tidak cekap, dia boleh menyebabkan darah itu turun balik ke bawah, berkumpul di bawah bahagian bawah kaki, dan terjadinya darah beku. Gumpalan darah beku tu tadi boleh bergerak ke atas dan menjadi risiko kesihatan yang lebih serius. Seperti yang saya katakan tadi, iaitu pulmonary embolism. Sangat serius bila terjadi
saluran darah tu di bahagian paru-paru terhalang disebabkan oleh bekuan darah yang dibawa daripada bahagian bawah kaki kita, dia boleh menyebabkan satu keadaan yang sangat berbahaya sehingga boleh menyebabkan menjejaskan ataupun dia boleh implicate kita punya nyawa. Okey, kita dah tahu dah punca dia ada 3, darah beku, aliran darah terhenti dan juga luka saluran darah. Kemudian kita nak lihat tanda dan juga simptom apa yang terjadi di jantung kedua kita ataupun di bahagian bawah kaki kita apabila dia tidak berjalan dengan baik ataupun berfungsi dengan baik. Yang pertama, boleh terjadi bengkak di kawasan yang terjejas. Itu tanda yang pertama. Kalau ada orang tu ada bengkak-bengkak di bahagian kaki, kita boleh tahulah mungkin salah satu daripada puncanya dia punya aliran darah di bahagian kaki tu tidak lancar dan boleh jadi juga otot betis dia tak kuat sehingga menyebabkan pembengkakan. Kemudian yang kedua, tanda dan simptomnya adalah keletihan dan juga sakit kaki yang kronik. Dia cepat letih. Baru jalan 100 langkah dia dah penat dah. Dan sakit kakinya adalah kronik. Kronik ni adalah berpanjangan. Dia bukan, kalau kadang-kadang kita jalan lebih kurang 10,000, 20,000 langkah sehari, kita rasa penat. Ya, itu sementara. Tapi yang kronik ni, dia berpanjangan. Lebih daripada beberapa hari sehingga berlanjutan kepada berapa minggu dan bulannya. Itu adalah keadaan bila orang tu sakit kaki yang kronik, kita boleh suspek dia mengalami permasalahan di bahagian jantung kedua dia. Okey, kemudian yang ketiga, tanda dan juga simptomnya adalah perubahan warna. Kita boleh lihat, kita kena lihat bahagian bawah kakinya, apakah ia ada warna kehitaman, warna kemerahan ataupun kebiruan. 3 warna ni biasanya berkaitan dengan pengaliran darah di bahagian kaki kita. Okey, kalau kita lihat, kalau kehitaman tu maksudnya dia memang dah teruk dah dia punya saluran darah pada bahagian tersebut, boleh menyebabkan ulcer. Kemudian kemerahan yang namanya di bahagian saluran darah di bahagian kulit, iaitu nama dia tadi phlebitis. Dan kebiruan dia punya yang tengah-tengah lah, iaitu varicose dan juga spiderweb punya vein lah. Okey, itu tanda-tanda ataupun warna yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung kedua kita. Kemudian yang keempat, apabila bahagian bawah badan kita bermasalah, ia boleh menyebabkan rasa gatal dan ataupun panas. Ini tanda seterusnya. Bila rasa-rasa gatal yang tak henti-henti ataupun rasa bahagian kaki kita panas, mungkin ia bermasalah. Dia punya aliran darah di bahagian bawah. Dan yang terakhir, boleh terjadinya kekejangan. Kekejangan ni biasanya berkaitan dengan saluran darah dan juga saraf di bahagian bawah kaki akibat tentunya kekurangan daripada nutrien ataupun cairan dalam badan kita. Darah pekat boleh menyebabkan kekejangan. Biasanya terjadi bila kita tak banyak bergerak. Okey, dia boleh menyebabkan kekejangan. Jadi ini 5 tanda dan juga simptom dan 3 punca kenapa permasalahan berkaitan dengan jantung kedua kita ni boleh terjadi. Baik, seterusnya kita nak lihat pula apakah risiko? Apakah risiko apabila seseorang individu itu mempunyai gaya ataupun risiko ini, dia boleh menyebabkan permasalahan berkaitan dengan jantung kedua menjadi lebih tinggi. Yang pertama, gaya hidup tidak aktif. Kalau gaya hidup anda ataupun kita semua tidak aktif, dia boleh menyebabkan risiko pada jantung kedua kita ni menjadi lebih tinggi permasalahan berkaitan dengannya. Kemudian yang kedua, berdiri ataupun duduk ataupun berbaring untuk tempoh yang lama. Ini pun seharusnya kita elakkan kerana dia boleh menyebabkan gangguan aliran darah di bahagian bawah badan kita. Dan yang ketiga, merupakan berat badan berlebihan ataupun obes. Di sini biasanya bahagian-bahagian yang boleh terkumpulnya lemak di dalam badan kita selain daripada yang utama adalah perut, kemudian seterusnya adalah bahagian kaki dan ke bawah. Dia boleh menekan saluran darah
pada bahagian tersebut, pada bahagian kaki kita, sehingga ia menyebabkan aliran darah tidak lancar dan boleh mengakibatkan gangguan pada jantung kedua kita. Kemudian seterusnya, kecederaan, okey, disebabkan sama ada kemalangan ataupun terkena benturan dan sebagainya, dia boleh menyebabkan keadaan tersebut boleh terjadi masalah kesihatan berkaitannya. Okey. Dan seterusnya yang kelima, penyakit yang berkaitan pembekuan darah dan juga penyakit autoimun kepada individu-individu yang mengalami permasalahan darah terlalu cair ataupun darah terlalu pekat ataupun penyakit yang berkaitan dengan autoimun seperti SLE dan sebagainya, memang sangat penting untuk dia sentiasa memelihara pengaliran darah di bahagian bawah badan dia supaya tak terjadi permasalahan berkaitan dengan jantung kedua ini. Dan yang terakhir, risiko lebih tinggi apabila kehamilan. Okey, ini tak dapat dielakkan. Kita boleh buat adalah dengan membantu untuk mengurangkan risiko tersebut dengan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat apabila hamil dan juga menggunakan pakaian yang sesuai. Okey, baik. Itulah kita dah tahu, kita dah kupas lebih lanjut berkaitan dengan jantung kedua ini. Kita dah tahu dah tadi apakah fungsi daripada jantung kedua, apakah peranannya. Kita dah tahu bagaimana ia berfungsi dan juga bagaimana keadaan dan juga masalah kesihatan yang berkaitan dengannya, apakah tanda-tanda dan puncanya, dan akhir sekali apakah risiko dia boleh menyebabkan terjadinya permasalahan kesihatan ini. Okey, saya harap semua dapat manfaat daripada perkongsian saya yang sedikit ini. Okey, seterusnya tentunya apabila di CNI tentunya kita sentiasa mengamalkan ataupun memberitahu supaya kita mencegah sebelum parah. Okey. Kalau kita lihat di bahagian di gambar rajah ini, daripada kaki yang normal, apabila kita tak mengawal ataupun tidak menjalankan proses untuk mengelakkan jantung kedua kita ni bermasalah, dia boleh mengakibatkan permasalahan yang lebih teruk dan teruk akhirnya, okey, daripada spider veins, kemudian varicose veins, dan kemudian seterusnya boleh menyebabkan pembengkakan dan juga perubahan pada warna kulit, dan juga akhir sekali dia boleh menyebabkan ulcer pada pembuluh darah pada bahagian betis kita. Inilah yang nak kita elakkan supaya ianya tidak terjadi. Sudah tentunya di CNI kita mempunyai pilihan iaitu CNI enzyme, sama ada itu Well3 Life enzyme ataupun Well3 LEAF Life Enzyme Advanced Formula. Jadi sini kita nak tahulah apakah tugas Life Enzyme untuk membantu, bagaimana ia berfungsi untuk mengurangkan permasalahan ataupun risiko berkaitan dengan penyakit pada jantung kedua kita ini. Yang pertama, tentunya kita semua tahu tugas Life Enzyme yang utama adalah pemangkin tugas organ-organ dalam badan kita, kerana setiap organ badan kita memerlukan enzim supaya dia dapat berfungsi dengan baik. Jadi at least dengan kita mengamalkan CNI enzim, dia membantu untuk top up ataupun mencukupkan keperluan enzim untuk setiap organ dalam badan kita, dan seterusnya dia juga sebagai pemangkin makanan kesihatan lainnya yang kita makan. Dan di sini kita boleh lihat ada 6 fungsi utama daripada Life Enzyme yang berkaitan dengan jantung kedua, kesihatan jantung kedua kita ni adalah ada 4 yang saya ingin kupas bersama anda. Pertama, Life Enzyme membantu untuk penguraian toksin. Sudah tentu kita tahu, tadi saya dah terangkan, apabila sel-sel dalam badan kita dia dah dapat oksigen, dia akan keluarkan toksin terkandung dalamnya kembali ke aliran darah, dan juga darah tersebut adalah darah yang kurang oksigen, terdioksigen, yang mengandungi toksin. Jadi Life Enzyme membantu untuk membantu menguraikan toksin ini untuk dikeluarkan dari badan kita. Kemudian tugas kedua adalah dengan mencuci darah. Salah satu faktor yang penting dalam sistem jantung kedua kita ini adalah darah itu sendiri. Jika darah kita tidak sihat ataupun darah kita tinggi, contohnya yang saya sebutkan adalah tinggi gula, tinggi lemak ataupun tinggi kolesterol, jadi Life Enzyme membantu untuk mencuci darah, dan juga dia membantu untuk
melancarkan aliran darah itu sendiri. Kemudian yang ketiga seterusnya, fungsi Life Enzyme adalah sebagai anti-inflamasi, anti keradangan. Bila terjadi punya permasalahan berkaitan dengan bahagian bawah badan kita, Life Enzyme membantu untuk mengurangkan keradangan, yang nanti kejap lagi kita boleh lihat dia punya data lah. Okay, dia mempunyai statistik ataupun kajian bagaimana ia membantu untuk mengurangkan kadar keradangan yang terjadi di dalam badan kita. Dan yang seterusnya, keempat, tentunya Life Enzyme mengawal atur dan juga memelihara jika bahagian badan kita bermasalah, terutamanya untuk topik kita malam ini, jantung kedua kita, otot betis kita bermasalah, dia membantu untuk memelihara dan juga mengembalikan fungsi otot betis kita daripada dalam dengan mencukupkan enzim untuk otot betis kita berfungsi dengan sempurna. Dan untuk LEAF tentunya dia mempunyai 3 fungsi tambahan daripada kesihatan usus, hati dan juga kesihatan darah. Sudah tentunya di sini kita fokus kepada kesihatan darah. LEAF lebih membantu untuk kesihatan darah kita, darah yang dihasilkan lebih berkualiti dan juga pengaliran darah dalam badan kita berjalan dengan lebih lancar. Inilah tugas Life Enzyme dan juga LEAF dalam membantu kesihatan jantung kedua kita. Alright. Seterusnya, sudah tentunya keistimewaan daripada CNI enzyme, iaitu dengan teknologi yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan teknologi berpaten daripada 5 negara dengan 6+3 fungsinya tadi. Dan kita boleh lihatlah di sini kajian saintifik berkaitan dengan LEAF itu sendiri dengan fungsi anti radangnya bertambah 155% untuk membantu kesihatan jantung kedua kita. Kemudian dia juga tinggi antioksidan, okey, 22,605,000 unit per sachetnya, okey, tinggi kadar antioksidan sehingga dia boleh mengurangkan mengurangkan kadar oksigen yang terkandung dalam darah kita sehingga dia boleh mengelakkan terjadinya dia menyerang sel-sel lainnya dengan LEAF ni. Kemudian seterusnya dia membantu, LEAF ini membantu mengurangkan lemak darah hingga 16%. Jadi dia lebih melancarkan aliran darah. Seterusnya dia meningkatkan kadar pertumbuhan sel apabila luka, bertambah 40 hingga 78%. Jadi apabila dalaman kita luka, kita tak nampak. Jadi dengan LEAF ni dia dapat membantu untuk meningkatkan kembali, mempercepatkan kembali pertumbuhan sel. Dan seterusnya dia membantu pengurangan lemak visceral. Okey, lemak visceral dalam badan kita sehingga 37% dan juga pengurangan lemak intraotot. Dalam otot kita juga mempunyai lemak. Dia membantu untuk mengurangkannya supaya kita punya saluran darah di bahagian bawah kaki kita ni dia tak tinggi lemak sehingga dia tak mengganggu fungsi otot betis dan juga saluran darah yang terkandung di dalam. Selain daripada Life Enzyme dan juga LEAF ni, apakah produk-produk lain yang dapat membantu? Di sini saya nak highlight ada 2 produk lain yang boleh membantu. Yang pertamanya adalah Royal Ginkgo untuk kesihatan kapilari dan juga saraf, okey, saluran darah yang halus dan juga saraf. Royal Ginkgo ni membantu untuk melancarkan aliran darah, mencairkan darah supaya darah itu berjalan dengan lebih baik dan juga melindungi darah dengan fungsinya sebagai anti-inflamasi dan juga antioksidan yang tinggi. Dan yang seterusnya, produk yang kedua boleh membantu dalam permasalahan ini adalah HSC omega 3. Okay, HSC omega 3 merupakan minyak ikan yang mengandungi EPA dan juga DHA. EPA dalam HSC omega 3 ni memang tinggi. Okay, lebih kurang 500 lebih miligram setiap kapsulnya. Dan fungsi EPA ni adalah bagus untuk darah kita dengan melancarkan pengaliran darah dan juga mencairkan darah. Selain itu, dia juga ada fungsi untuk mengimbangkan lemak dalam darah kita, kadar lemak dalam darah kita dengan mengurangkan kolesterol dan juga tekanan darah. Bagaimana kita nak ambil produk-produk berkaitan dengan ini? Yang pertama, untuk Life Enzyme, apabila orang tu dah ada masalah, tentunya kita sarankan 4 sachet setiap hari.
Kemudian untuk LEAF, 3 stick pada minggu pertama dan 2 stick pada minggu kedua dan seterusnya. Itu berkaitan dengan bagaimana untuk mengamalkan LEAF pada pemasaran ini. Dan seterusnya untuk Royal Ginkgo. Royal Ginkgo kita boleh sarankan 3 ke 6 biji dalam sehari. Itu boleh kita sarankan untuk mereka. Untuk bagaimana untuk mengamalkan Royal Ginkgo, 3 ke 6 biji ini kita boleh bahagikan kepada 3 kali sehari. Sebagai contoh, 1 hingga 2 biji 3 kali sehari. Itu kita boleh sarankan, ataupun 2 kali 3 biji 2 kali sehari. Itu boleh sarankan juga seperti itu. Dan seterusnya, produk yang ketiga adalah HSC Omega 3. Ini di sini kita sarankan 1 hingga 2 kapsul dalam sehari selepas makan. Untuk Life Enzyme dan juga Royal Ginkgo kita amalkan sebelum makan. Okey, baik. Dan produk tambahan lainnya yang boleh kita suggest kepada mereka untuk menggunakannya adalah BeFit, satu produk yang sangat istimewa yang membantu melancarkan aliran darah dengan memberi tekanan pada otot bahagian bawah kita daripada luar. Di sini saya nak kupas sedikit berkaitan dengan BeFit ini, bagaimana dia membantu dalam jantung kedua kita. Di sini kita boleh lihatlah bagaimana BeFit ini berfungsi dengan dia memberikan tekanan yang berbeza pada kaki kita, mulai daripada bahagian bawah kaki kita dengan 24 dia punya pressure, kemudian seterusnya ke betis 18, dia tingkatkan lagi tekanan tu supaya darah boleh kembali ke atas, dan seterusnya di bahagian peha dengan 12 dia punya tekanan. Okey, ada 5 manfaat daripada BeFit ini. Okey, yang pertama adalah dia satu produk yang dapat mengelakkan fabrik bergulung, untuk mengelakkan lemak berbunggul untuk postur yang lebih ideal. Jadi dia lebih padat, dia mengelakkan daripada gelebih-gelebih tu, sehingga memberikan badan kita postur yang ideal. Kemudian seterusnya, keistimewaannya adalah jalur pinggul direka khas untuk sokongan teras tubuh dan juga pinggul. Pada bahagian atas pula, dia punya jalur pinggul direka dengan istimewa supaya dia punya support pada bahagian tersebut lebih nice lah, dia punya kejapan tu. Okey. Dan yang ketiga, fungsi sokongan bengkung, mengempiskan perut, menegangkan pinggul dan juga punggung supaya lebih pejal, padat dan juga cantik. Yang keempat, istimewanya adalah kesan mambatan bertahap yang ideal. Jadi pembentukan kaki yang lebih selesa, aliran darah di bahagian tersebut lebih selesa, dan juga yang terakhir keistimewaannya adalah reka bentuk legap di bawah klepet. Okey, di sini fabrik di bawah klepet tu lebih legap supaya sesuai dipakai untuk apa sahaja acara. Ini bermaksud apabila kita pakai satu lagi pakaian di luarnya, okey, dia tidak menyebabkan kita nampaklah BeFit ni di dalam, sehingga kita pakai lebih selesa. Alright. Baiklah, itu berkaitan dengan bagaimana produk-produk CNI boleh membantu dalam pemasaran dengan jantung kedua kita ini. Alright, sebentar ya. Okay. Alright. Okay, saya dah clearkan tu. Okay, seterusnya ingin saya kupas berkenaan dengan testimoni, okey, berkaitan dengan bahagian bawah badan kita, bagaimana LEAF ini dapat membantu. Okey, yang pertama, Puan Alameh Bibi binti Ibrahim daripada Senawang Negeri Sembilan, beliau sering mengalami kebas kaki dan juga tangan, dan juga sakit pada telapak kaki. Ini tandanya yang apabila bahagian bawah badan kita bermasalah, beliau mengalami kebas pada tangan dan kaki, dan juga sakit kaki seperti duri mencucuk sehingga sukar berjalan. Kronik ni, okey, beliau mengamalkan lift 1 stick 1 kali sehari selama 3 bulan. Jadi bila kita amalkan sedikit, dia akan mengambil masa yang lebih lama lah. Beliau amalkan ni selama 3 bulan, rasa kebas
mula berkurangan sehingga boleh beraktiviti seperti biasa dan juga tidak lagi sakit kaki ketika berjalan. Okey, kemudian seterusnya, testimoni yang kedua, okey, daripada Puan Mahani binti Chumani daripada Limbang, Sarawak. Beliau mengalami masalah berat badan berlebihan. Selain itu ada masalah sakit lutut dan juga sering rasa kebas pada bahagian kaki. Ini juga tanda-tanda berkaitan dengan jantung kedua kita, di bahagian kaki kita. Okey. Beliau mengamalkan LEF 1 stick 2 kali sehari. Berat badan beliau dah turun kepada 81.5 kg. Selain itu, masalah sakit lutut dan juga rasa kebas pada kaki juga berkurangan. Beliau mengurangkan satu lagi risiko berat badan berlebihan yang boleh menyebabkan sakit pada lutut dan juga rasa kebas pada kaki dengan mengamalkan LAF 2 kali sehari. Dan seterusnya, kita ada testimoni daripada Encik Rizwan bin Richard daripada Kota Kinabalu. Beliau mengalami masalah obesiti, tangan dan kaki kebas dan juga cepat letih. Okey. Beliau juga ada masalah semput. Beliau mengamalkan LEAF dalam 1 bulan ni dah boleh mendapatkan manfaat perubahan masalah semput, kemudian perubahan melawaskan sistem pembuangan beliau, okey, kemudian perubahan tenaga dan juga perubahan tidur. Ini ya testimoni daripada Cik Rizwan bin Richard ni berkaitan dengan tangan dan kaki kebas, obesiti dan juga cepat letih. Dan terakhir, saya boleh kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan testimoni Siana Enzam LEF daripada Encik Abdul Rahman daripada Kelantan. Beliau suka bergerak dan juga berjalan dengan lancar. Ini juga salah satu tanda apabila bahagian betis kita bermasalah. Okey, beliau mengamalkan satu paket, satu stick LEF 3 kali sehari. Dalam masa 1 bulan saja, semakin aktif dan boleh berjalan dan mula beraktiviti seperti biasa secara perlahan-lahan. Ini kita boleh lihatlah dosage antara 3 testimoni ke 4 testimoni tadi. Yang pertama, 1 paket sehari sekali. Okey, ambil masa 3 bulan, kemudian 1 paket 2 kali sehari dalam sebulan hingga 2 bulan, dan ini 1 paket 3 kali sehari dalam masa 1 bulan saja. Beliau semakin aktif dan boleh berjalan seperti biasa. Okey, kita lihat pula langkah lain yang boleh membantu untuk mengelakkan dari terjadinya permasalahan berkaitan dengan jantung kedua ini. Okey, yang pertama, jangan duduk ataupun berdiri terlalu lama pada satu masa. Bangun dan bergerak sekerap yang anda boleh. Ini paling, kalau kita panggil, paling basic lah. Okey, jangan duduk ataupun baring ataupun berdiri terlalu lama. Setiap dalam 30 minit sekali boleh bangun dan juga bergerak sedikit, okey, dalam 1 hingga 2 minit. Kemudian boleh teruskan aktiviti kita seperti biasa, terutamanya kalau orang yang kerja office dan sebagainya lah. Okey, kalau orang yang mungkin ada jualan di luar pun biasanya sering duduk saja, boleh bergerak, okey, sekerap yang boleh. Kemudian yang kedua, mulakan langkah. Pastikan anda mempunyai target untuk bergerak berapa banyak langkah dalam sehari untuk melancarkan lagi aliran darah di bahagian bawah kaki kita. Kemudian seterusnya dengan senaman. Keempat, dengan diet seimbang. Ini yang paling penting juga sehari-hari. Kemudian yang kelima, kawal berat badan. Dia membantu untuk mengurangkan risiko lagi. Yang keenam, berhenti merokok, dan juga yang ketujuh, kurangkan pengambilan alkohol. Dan yang ke-8, elakkan memakai ikat pinggang ataupun tali pinggang yang ketat. Dia boleh menyebabkan aliran darah ke bahagian atas tu terganggu. Jadi ini 8 langkah lain yang boleh membantu supaya pengaliran darah kembali ke jantung oleh otot betis kita berjalan dengan lebih baik. Okey, di sini saya ingin kongsikan kembali statistik jumlah langkah dalam sehari penduduk di dunia ini. Malaysia top 3. Paling kurang jumlah langkah dia dalam sehari dengan 3,963 langkah dalam sehari. Okey, untuk pengetahuan anda, sebenarnya untuk 5,000 dan ke bawah dikira tidak aktif. Jadi sebaiknya untuk kita tetapkan sasaran 5,000 langkah dan ke atas supaya peredaran darah dalam badan kita
terutamanya di bahagian jantung kita, kemudian terutamanya di bahagian otot betis kita, supaya peredaran darah berjalan dengan lancar sehingga kita mendapat manfaat daripadanya, sehingga tak terjadi permasalahan berkaitan dengan jantung kedua kita di bahagian kaki kita, otot betis kita, dengan tetapkan sasaran langkah minimum 5,000 langkah sehari. Ini dalam kategori low active. Tetap kita letakkan target yang kita boleh capai terlebih dahulu, kemudian kita tingkatkan secara perlahan kepada 7,500 ke 10,000, kemudian untuk lebih aktif 10,000 hingga 12,500, dan juga lebih aktif lebih daripada 12,000. Dengan kita letakkan target-target seperti ini, dia dapat membantu kesihatan kita secara keseluruhannya lah. Okey, baik. Itulah tadi bagaimana kita dah kupas berkenaan dengan enzim dan jantung kedua kita, iaitu otot betis. Saya harap semua dapat manfaat daripada perkongsian saya pada malam hari ini. Semua dah jelas berkaitan dengan jantung kedua kita, apa itu jantung kedua kita, otot betis kita, bagaimana ia berfungsi, apa masalah kesihatan, kalau kita tak jaga, apa yang akan terjadi. Jadi dengan cyanide enzim, tentunya dia dapat membantu dalam permasalahan berkaitan dengan jantung kedua ini. Jadi itu perkongsian saya berkenaan dengan jantung kedua. Jadi saya ingin lihat sekarang di ruangan chat box, apakah ada persoalan dan sebagainya. Okey, saya lihat sekarang ada perkongsian daripada beberapa CBO kita. Alright, daripada Agency Manager Puan Judis daripada Sibu. Cukur kaki saya belum ke arah nombor 2 sebab saya tak pernah tinggal LEF. Saya sudah enzim. Terima kasih Puan Jud, terus berikan inspirasi kepada kita semua, sebarkan manfaat cyanide enzim di mana saja kita berada. Kemudian Puan Fatimah, kaki kuat jalan memang sakit tapi ada life enzim dan juga LEAF. Itu memang perkongsian yang sangat istimewa daripada Puan Fatimah, seorang individu yang sangat luar biasa, sentiasa bergerak saja. Memang bila kita bergerak sudah tentu kaki kita ada masalah, mengalami sakit. Tapi dia bukan berpanjangan, tak perlu risau, kita ada CNI enzim. Okey. Jadi saya lihat memang tak ada persoalan yang diutarakan kepada anda semua. Terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana menghadiri program kita pada malam hari ini. Dan untuk anda semua, tentunya kita ada berita istimewa di mana kita ada promosi khas enzim online program, dan borang tempahan promosi khas ini akan dikongsikan oleh rakan saya Encik Rizwan di ruangan chat box. Anda boleh klik ataupun tekan link tersebut dan buat order sekarang ataupun save link tersebut, di mana tempahan untuk promosi khas Life Enzim dan juga LEAF ni akan tamat pada hari esok 17 Januari 2023 pada pukul 6 petang. Okey, apakah promosinya? Kita ada 4 promosi yang menarik untuk anda. Promosi A, B, C dan D. Saya ingin kongsikan kepada anda. Promosi A, beli 2 kotak LEAF, dapatkan 1 kotak lagi secara percuma, dan PWP 1 helai BFIT sebarang saiz pada harga istimewa RM159 sahaja. Kalau kita boleh lihat, harga BFIT asalnya lebih kurang 500 lebih ringgit, tapi dalam promosi khas enzim online program untuk anda yang hadir pada malam hari ini saja, dia jatuh harga kepada RM159 sahaja. Itu promosi A, beli 2 kotak LEAF, percuma 1 kotak lagi, dan boleh beli BFIT pada harga istimewa. Dan promosi B, beli 2 kotak Life Enzim 30 sachet, okey, dan dapatkan percuma 1 kotak lagi, dan sama juga dengan LEF tadi, PWP boleh dapatkan BFIT pada harga istimewa RM159 sahaja. Itu 2 promosi A dan juga promosi B untuk saya kongsikan kepada anda. Seterusnya, biasanya kita ada 2 je.
Tapi di sini kita ada empat, bukan tiga, ada empat, iaitu promosi C, beli 2 kotak LAF dan dapatkan percuma 1 kotak lagi. Dan juga promosi D, iaitu beli 2 kotak live enzyme dan percuma 1 kotak live enzyme 30 sachet. Jadi klik di link yang telah diberikan buat order. Nanti kami akan berikan voucher yang berapa banyak yang anda pesan untuk anda dapatkan promosi-promosi yang menarik ini. Dan promosi ini ada nota penting sedikit. Promosi ini khas untuk anda yang hadir saja di enzim dan jantung kedua anda pada hari ini 9 malam. Kemudian setiap CBO boleh membuat pesanan maksimum 2 set untuk setiap code package. Ada 4 code package. Setiap satu package tu boleh order maksimum 2 set setiap satunya. Jadi maksimum anda boleh order 8. Okey. Kemudian seterusnya lengkapkan borang pesanan yang diberikan sekarang. Cik Rizwan dah kongsikan, dan serahkan borang sebelum hari esok jam 6 petang. Dan untuk maklumat anda semua, e-voucher ni akan sah pada 18 hari bulan pada hari Rabu sehingga ke penghujung bulan ini 31 Januari 2023. Istimewanya, e-voucher yang anda perolehi boleh dipindah milik dengan mereka yang belum join pun anda boleh gunakan voucher ni untuk join, dan kemudian seterusnya pembelian hanya sah dengan menggunakan e-voucher. Kalau pergi dekat center-center tanyakan promosi ni memang tak ada. Dia memang perlukan e-voucher yang akan diberikan apabila anda menempah promosi-promosi yang telah dikongsikan tadi. Okey, baiklah, itu berkaitan dengan promosi khas enzim online program. Save link tu, boleh letak di WhatsApp dulu, kemudian isikan. Dan seterusnya, saya ingin menjemput anda semua untuk mengisi borang kefahaman. Kita nak uji minda kita, pemahaman kita pada topik kelas pada hari ini, enzim dan jantung kedua anda, melalui kuis yang akan dikongsikan oleh Encik Rizwan. Klik saja link Google Form tu. Saya berikan sedikit masalah 1 hingga 2 minit untuk anda jawab. Kita nak lihat sejauh mana pemahaman kita berkenaan dengan topik kita malam ini. Dan lepas anda jawab, anda dah boleh lihatlah jawapan yang betul, dan dengan klik butang view score. Kalau betul semua, tahniah kepada anda semua. Tapi kalau salah, dia ada jawapan yang betul untuk anda rujuk kembali. Jadi apabila anda dah type ataupun jawab soalan kuis ni, anda boleh typekan dan di ruangan komen. Okey, sambil-sambil tu saya buka sikit muzik lah, supaya sambil-sambil anda jawab tu, anda boleh layan lagu lah. Okey, right. Saya berikan masa sedikit untuk anda. Bermula dengan transformasi diri, menjana impian menjadi realiti. Insan yang berjaya, yang berkualiti, segera berubah menuju destinasi. Inilah harinya, inilah harinya, bersama CNI menuju kejayaan. Inilah harinya, inilah harinya, bersama CNI memuja kehidupan. CNI telah menjadi bukti
membawa semua ke arah gemilang. Nikmati hidup yang lebih bererti, kesejahteraan pasti menjelang. Inilah harinya, inilah harinya, bersama CNI menuju kejayaan. Inilah harinya, inilah harinya, bersama CNI menuju kehidupan. CNI telah menjadi bukti, membawa semua ke arah gemilang. Nikmati hidup yang lebih bererti, kesejahteraan pasti menjelang. Inilah harinya, inilah harinya, bersama CNI menuju kejayaan. Inilah harinya, inilah harinya, bersama CNI menuju kehidupan. Terima kasih kepada anda semua yang dah cukup supporting untuk join untuk jawab soalan kita. Jadi sebelum ada sedikit perkongsian saya di akhir ini, mungkin kita semua boleh buka video untuk kita ambil gambar bersama pada malam hari ini untuk kita rakamkan kenangan kita pada kita dah belajar berkenaan dengan jantung kedua kita pada hari ini, hari Isnin 16 Januari 2023. Baik, saya berikan sedikit masa untuk anda semua. Okey, ada 2 page dekat sini. Okay, kita pergi ke page yang pertama. Alright, semua dah buka Okey, semua dah buka. Alright. Kita pergi page yang pertama. Okey, page yang pertama. 1, 2, 3. Okey, itu page yang pertama. Okey, sekarang seterusnya kita pergi ke page yang kedua. Alright, page yang kedua. Okay, ready semua? 1, kekalkan senyuman anda. 1, 2, 3. Okey, terima kasih kepada anda semua kerana bersama saya pada malam hari ini untuk kita sama-sama menimba ilmu berkaitan dengan CNI Exam dan bagaimana dia membantu dalam permasalahan berkaitan dengan jantung kedua kita. Okey, boleh lihat skrin sekarang saya share skrin. Okey, baik. Seterusnya ada sedikit perkongsian lagi untuk anda. Kita punya proses pembelajaran tidak berhenti setakat pada malam hari ini saja. Kita ada satu lagi program pada minggu ini iaitu pada hari esok, iaitu duit terjana dengan aktif menaja pada 17 Januari 2023 pada hari esok Selasa jam 9 malam. Dan istimewa pada program ini, EBLC Fundamental ini, kita ada 4 orang insan yang sangat luar biasa dan saya sangat hormati bersama dengan Pengetua Akademi Ken, Mr. Chan Kok Liang, kemudian bersama dengan Pearl Agency Manager Puan Fatimah Salim dan Pearl Agency Manager Miss Judith Pawin. Bersama mereka ada Agency Manager Atirah Zulkifli yang akan mengupas satu topik yang sangat menarik dalam EBLC Fundamental, duit terjana dengan aktif menaja. Pada hari esok, jangan lupa untuk ajak rakan-rakan anda bersama mereka pada hari esok. Jadi itulah sedikit perkongsian saya pada malam hari ini. Saya harap semua mendapat manfaat daripada perkongsian saya, sehingga kita berjumpa dalam kelas-kelas enzim pada akan datang. Kita akan teruskan pada tahun 2023 ini dengan topik-topik yang menarik. Kalau anda ada topik yang ingin anda kupas lebih lanjut, boleh PM saya ataupun letak dalam borang tadi. Nanti kita akan kupas pada bulan-bulan selanjutnya. Jadi akhir kata, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa pada malam hari ini. Hingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih.